Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali. Dalam perbincangan kita yang lepas, kita ada bincangkan tentang mencari penyelesaian bagi persamaan kuadratik dengan kaedah baharu. Dalam part 1 dan part 2, kita telah tunjukkan dua contoh setakat ini bagaimana menggunakan kaedah baharu itu untuk menyelesaikan persamaan kuadratik. Kita akan berikan beberapa contoh lagi dalam video kali ini. Tetapi sebelum itu saya ingin imbas kembali beberapa konsep penting yang perlu kita kuasai sebelum kita dapat menggunakan kaedah baru itu ya. Yang pertama, jika alfa dan beta adalah dua punca bagi suatu ungkapan kuadratik, jika kita tuliskan begini, x minus alfa tolak alfa darab dengan x tolak beta. Jika kita kembangkan yang ungkapan yang di sebelah kiri ini, kita akan dapati x kuasa 2 tolak dalam kurungan ada alfa tambah beta kali dengan x, dan tambah dengan alfa beta. Perhatikan yang dalam kurungan pertama ini, alfa tambah beta adalah hasil tambah punca. Iaitu jika puncanya adalah alfa dan beta, maka yang dalam kurungan yang pertama ini adalah alfa tambah beta, hasil tambah punca. Manakala bahagian ataupun sebutan yang di hujung ini, iaitu alfa beta itu adalah hasil darab punca. Iaitu jika puncanya alfa dan beta, sebutan yang di hujung ini adalah hasil darab punca, iaitu alfa darab beta. Jika kita beri satu contoh, katakan kita ada x tolak 2 dan x tolak 3, di mana dalam kes ini, alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3, iaitu punca bagi ungkapan kuadratik ini adalah 2 dan 3, maka ianya boleh ditulis mengikut aturan ini akan menjadi x kuasa 2 tolak hasil tambah punca. Dalam kes ini 2 tambah 3, tuliskan 2 tambah 3 ada x, dan di bahagian ujung adalah hasil darab punca, iaitu 2 darab 3. Tambah dengan 2 darab 3. Gitu ya. Dan jika dipermudahkan, kita akan dapat x kuasa 2. Ada tolak di sini. Tolak. 2 tambah 3 adalah 5. Ada 5x dan tambah 2 darab 3. Sama dengan 6. Baik, itu dia punya selesaian dia. Apabila kita permudahkan yang dalam kurungan ini dan juga hasil darab itu. Yang perlu saya tekankan di sini ialah jika alfa dan beta adalah dua punca bagi ungkapan kuadratik ini, bahagian yang di tengah sini adalah hasil tambah punca alfa tambah beta, dan yang di bahagian ujung adalah hasil darab punca, iaitu alfa dan beta. Jika kita telah bersedia, kita boleh teruskan dengan contoh yang pertama. Silakan. Mari kita mulakan dengan contoh kita yang pertama, iaitu x kuasa 2 tolak 3x tolak 4 sama dengan sifar. Baik, kita ingin menyelesaikan persamaan kuadratik ini. Jadi ungkapan yang sebelah kiri ini kita boleh tuliskan dalam bentuk pemfaktoran. Kita boleh tulis x kuasa 2 tolak 3x tolak 4 adalah sama dengan, dalam bentuk pemfaktoran, kita boleh tulis x tolak satu nombor darab dengan x tolak satu nombor yang lain. Yang kita belum tahu lagi apakah nombor yang sesuai yang boleh berada di dalam petak yang pertama dan juga dalam petak yang kedua. Tapi yang kita tahu ialah hasil tambah kedua-dua nombor ini adalah sama dengan 3. So kita tuliskan hasil tambah dua punca itu mesti sama dengan 3. Ini tambah ini mesti sama dengan 3. Dan satu lagi, seperti yang kita bincangkan tadi, mesti hasil darab. Nombor ini darab dengan nombor ini mesti sama dengan negatif 4. Hasil darab kedua-dua punca itu sama dengan negatif 4. Seperti yang kita bincangkan dalam part 2 dulu, bahawa kita faham nombor yang kita cari itu dia punya puratanya mesti hasil tambah iaitu 3 itu dibahagi 2. So dalam kes ini 3/2.
So, nombor yang kita cari itu adalah 3/2 tambah U. Itu satu. Dan satu lagi ialah 3/2. 3/2 tolak U. Okey, 3/2 tolak U. Ini nombor yang kita nak cari. Okey, 3/2 tambah U dan 3/2 tolak U. Soalnya sekarang ni ialah apakah nilai U yang perlu kita letakkan di sini supaya dapat punca-punca berkenaan. Itu yang perlu kita kirakan dengan menggunakan maklumat ini. Hasil darab sama dengan negatif 4. Okey, nombor ini, okey, darab dengan nombor ini mesti sama dengan negatif 4. Kita bina satu persamaan yang baru, iaitu 3/2 tambah U darab dengan 3/2 tolak U mesti sama dengan negatif 4. Hasil darabnya mesti sama dengan negatif 4. Okey, kita boleh selesaikan ini. Kalau kita perhatikan, semuanya sama kecuali tanda saja. Sini positif dan sini negatif. Sini 3/2, sini pun 3/2, sini U, sini pun U. Kita menggunakan satu formula. So, kita tahu yang ini adalah sama dengan kuasa 2 kan 3/2 dapat 9/4. Ini adalah 9/4 tolak U kuasa 2 sama dengan negatif 4. Okey, begitu ya. Dan kita cari apakah nilai U. Jadi U kuasa 2 sama dengan, kita ada 9 per, okey, U kuasa 2 sama dengan 9/4 tambah 4. Okey, 9/4 tambah 4. Okey, yang ini kita boleh tambahkan sama dengan 9/4 tambah dengan 4 ialah 16/4. Begitu ya. So, bawa pembawahnya ataupun dia punya penyebut sama, 4 dan 4, 9 tambah 6 tu boleh ditambahkan. Kita akan dapat 25/4. Okey, itu U kuasa 2. U kuasa 2 sama dengan 25/4. Maka U sama dengan, maka kita akan dapat U kuasa 2 sama dengan 25/4. Maka daripada situ kita akan dapat U sama dengan 5/2. Okey, ambil punca kuasa 2. Kiri dan kanan kita akan dapat punca kuasa 2, 25 ialah 5. Dan punca kuasa 2, 4 ialah 2. So, U sama dengan 5/2. Okey, sama ada kita ambil yang negatif ataupun yang positif. Dalam kes ini, saya pilih yang positif, 5/2. Okey, kalau nak pilih yang negatif 5/2 pun boleh. Kita akan dapat jawapan yang sama. So, sekarang ni, tiba masanya untuk kita mendapatkan apakah nilai sebenarnya 3/2 tambah U. U kita dah peroleh, iaitu 5/2. Okey, jadi punca yang pertama kita akan dapat iaitu 3/2, okey, tambah U ya, tambah U. Tambah U, U kita ialah 5/2. 5/2 sama dengan, okey, ni dia punya penyebut sama, 2 dan 2. So 3 tambah 5 ni boleh ditambahkan. So 3 tambah 5 8. Ni ialah 8/2 iaitu 4. Itu dia jawapan kita yang pertama. Okey. Jadi penyelesaian bagi persamaan kuadratik ini, jawapan kita yang pertama ialah X sama dengan 4. Dan kita ada satu lagi jawapan, iaitu kita masukkan U sama dengan 5/2 tadi, okey, ke dalam ungkapan yang ini, 3/2 tolak U. So, 3/2 tolak U. Dan U adalah 5/2. Sama dengan 3/2 tolak 5/2, 3 tolak 5, negatif 2/2. Sama dengan negatif 1. Dan itu satu lagi jawapan yang kita cari-cari untuk persamaan kuadratik ini. Okey, itu dia tadi dua jawapan yang telah kita peroleh, iaitu 4 dan negatif 1 bagi persamaan kuadratik ini. Okey, mari kita teruskan dengan contoh yang kedua pula. Okey, ini dia contoh kita yang kedua, iaitu ada X kuasa 2 tambah 5X tambah 9/4 sama dengan sifar. Kita cuba selesaikan persamaan ini, bermaksud kita nak mencari apakah nilai X yang sesuai. Dimasukkan di sini, akhirnya kita dapat sifar. Okey. Dengan menggunakan kaedah baru itu, kita cuba tuliskan ungkapan kuadratik yang sebelah kiri ini dalam bentuk pemfaktoran ya, seperti tadi. So kita tulis X kuasa 2 tambah 5X tambah 9/4 sama dengan, dalam bentuk pemfaktoran seperti itu, kita ada X tolak satu nombor dan juga satu lagi X tolak satu nombor yang lain yang perlu kita letakkan dalam kotak itu. Apakah nombor itu? Iaitu yang perlu kita carikan ya.
Baik, kita maklum bahawa hasil tambah dua nombor ini, hasil tambah dua punca ini adalah sama dengan negatif 5. So, tuliskan hasil tambah dua punca itu sama dengan negatif 5. Manakala hasil darabnya adalah sama dengan 9/4. Hasil darabnya sama dengan 9/4. Positif ya. Okey, perhatikan hasil tambahnya negatif. Baik. Jadi purata bagi hasil tambah dua nombor adalah negatif 5 ni kena bahagi 2. So kita ada puncanya nanti negatif 5/2 tambah U, satu punca, dan satu lagi punca ialah negatif 5/2 tolak U. Okey. Hasil tambahnya sama dengan negatif 5, manakala hasil darabnya sama dengan 9/4. Okey, itu kita perlu tulis dalam bentuk persamaan yang baru, iaitu negatif 5/2 tambah U darab dengan negatif 5/2 tambah U mesti sama dengan 9/4 ini. 9/4 ini hasil darabnya sama dengan 9/4. So ini dia persamaan yang perlu kita selesaikan dulu. Cari apakah nilai U yang boleh kita dapat ataupun selesaikan sini sehingga kita dapat 9/4. Okey, ini adalah sama dengan 25/4 kuasa 2 kan, nombor yang pertama itu. Sorry, sini ada sebenarnya tolak ya. Minta maaf. Okey, tolak U kuasa 2 sama dengan 9/4. Now, U kuasa 2, U kuasa 2 adalah sama dengan 25/4 tolak 9/4. Okey, ataupun ni adalah sama dengan 25 tolak 9 adalah 16/4 ataupun 4. U kuasa 2 sama dengan 4. Okey, tuliskan di sini ya. U kuasa 2 sama dengan 4. Maka U mesti sama dengan 2 ataupun negatif 2. Mana-mana kita ambil, kita akan dapat jawapan yang sama. Sama ada 2 ataupun negatif 2. Saya pilih yang positif ya. Okey, so sekarang tiba masanya untuk mencari apakah punca ini, iaitu negatif 5/2 tambah U. U sama dengan 2. So, tambahkan sini. So, negatif 5/2 tambah U. Masukkan U sama dengan 2. Ya. So, negatif 5/2 tambah 2. Sebab U sama dengan 2, gantikan U sama dengan 2. So, 2, so negatif 5/2 tambah 4/2. Okey, negatif 5 tambah 4. Kita dapat negatif 1 ya. Ini jawapannya ialah negatif 1/2. Okey, itu jawapan kita yang pertama. Okey, negatif 1/2. Mari kita dapatkan contoh ataupun dapatkan jawapan yang kedua, iaitu dengan menggunakan negatif 5/2 tolak U. So, negatif 5/2 tolak U. Kita gunakan ini pula. Dan nilai U-nya masih sama, iaitu 2. So, ini sama dengan negatif 5/2 tolak 2. Sama dengan negatif 5/2. 2 sama dengan 4/2 ya. Okey. So, kita ada negatif 5, negatif 4. Kita ada sama dengan negatif 9/2. Itu satu lagi jawapan yang kita perolehi daripada kaedah baru ini. Okey, dengan menggunakan kaedah baru, kita boleh dapatkan penyelesaian bagi persamaan kuadratik ini iaitu negatif 1/2 dan negatif 9/2. Okey, mari kita teruskan lagi satu contoh yang terakhir untuk video kali ini, tapi masih menggunakan kaedah yang sama. Okey, mari kita teruskan dengan contoh yang ketiga. Ini contoh kita yang ketiga, iaitu x kuasa 2 tolak 2x tolak 5 sama dengan 0. Mari kita selesaikan dengan kaedah baru. Okey, kita boleh tulis ini dalam bentuk pemfakturan. So, kita tulis x kuasa 2 tolak 2x tolak 5 sama dengan itu ya, x tolak satu nombor baru dan satu lagi x tolak satu nombor yang lain. So, dua-dua nombor ini yang perlu kita cari, yang kita tahu bahawa hasil tambah ini sama dengan 2. So, hasil tambahnya sama dengan 2. Positif ya.
sama dengan 2. Manakala hasil darabnya sama dengan negatif 5. Hasil darab sama dengan negatif 5. Jadi punca yang kita cari itu adalah yang pertamanya ialah purata bagi hasil tambah ini iaitu 2. Kita bahagi dengan 2 tambah dengan U. So 2 bahagi 2 dapat 1 kan? So 1 tambah U. So punca yang pertama nanti ialah 1 tambah U. Dan satu lagi ialah nombor ini iaitu 2 dibahagi 2 kita tolak U iaitu 1. 2 bagi 2 sama dengan 1 tolak U. Okay, ini dia dua punca yang kita cari-cari itu. Tapi sebelum itu kita perlu cari dulu nilai U ini dengan menggunakan maklumat bahawa hasil darab dua-dua punca itu sama dengan negatif 5. So, nombor ini darab dengan nombor ini sama dengan negatif 5. Okay, 1 tambah U darab dengan 1 tolak U sama dengan negatif 5. Okay, hasil darab ya. So, yang ini kita boleh tulis dalam bentuk kuasa 2. So, ini kuasa 2. Yang ini pun kuasa 2 tertolakkan. 1 kuasa 2 sama dengan 1 tolak. U kuasa 2 sama dengan U kuasa 2. Dapat 5 kan? Atau sorry, negatif 5. Kemudian, kita boleh selesaikan ini. U kuasa 2 sama dengan 1 tambah 5 ataupun 6. So, U kuasa 2 sama dengan 6. Jadi, U sama dengan punca kuasa 6. Positif, negatif. Tapi saya ambil yang positif. Okey? Sahaja. Dan kalau kita ambil yang negatif pun, jawapannya masih serupa. Baik. Saya ambil U sama dengan punca kuasa 26. So, kita pilih U sama dengan punca kuasa 26. Baik, kita cari punca yang kita perlukan itu. 1 tambah U dulu. Okey? 1 tambah U. Punca kita yang pertama. U sama dengan punca kuasa 6. So, sama dengan 1 tambah punca kuasa 6. Okey, biarkan jawapan kita. Itu adalah jawapan kita yang pertama. 1 tambah punca kuasa 2, 6. Okey, punca yang kedua ialah 1 tolak U. 1 tolak U. Sama dengan 1 tolak punca kuasa 26. Okey, dan itulah jawapan kita. Okey, dua jawapan ini. Kalau kita perhatikan baik-baik, ini 1, sini punca kuasa 26. Sini 1, sini pun punca kuasa 26. Yang berbeza ialah sini positif dan sini negatif. Kita boleh tulis ini dalam bentuk begini. Dalam bentuk 1 positif, negatif, 6 punca kuasa 2 begitu. Okey. Ni boleh ditulis. Sama ada tulis terpisah begini ataupun gabungkan sekali pun kita kira sebagai satu jawapan yang betul ya. Okey, itu dia tadi 3 contoh yang kita telah berikan dalam video kali ini. Bagaimana untuk menyelesaikan persamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah yang baru. Okey, mudah-mudahan apa yang kita bentangkan kali ini dapat difahami dan digunakan apabila kita mendapat soalan yang melibatkan mencari penyelesaian bagi persamaan kuadratik. Baik, itu saja dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi lain kali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.